Nampak? Tegur menegur sesama kita tak salah. Tapi jangan pelekehkan orang secara membabi buta pula. Kan? Perendahkan orang, pelekehkan orang. Lepas tu angkat diri sendiri. Macam kita bagus sangat. Tak boleh lah macam tu. Kalau kita tak setuju dengan seseorang, nyatakan di mana yang dia tidak betul. Dan sampaikan secara beradab. Tapi tidaklah meremeh-remehkan, merendah-rendahkan semena-wenanya. Sedangkan dia pendakwah macam kita juga. Malah dari sudut ilmu, seolah-olah dia tu lebih ilmuwan daripada kita. Tapi manusia kan. Ha? Nampak? Tahzir tak salah. Tapi janganlah sampai tahap merendah-rendahkan macam tu. Tak baik. Apa dia? Harus qada hajat secara berdiri tetapi duduk lebih afdal. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bila kita nak qada hajat, kencing baik, berak baik. Berak ni mungkin tak timbul isu sangat lah sebab tak ada orang berak cara berdiri. Kok ada saya pun tak tahu. Kalau ada pun budak-budak nakal tu kan ada lah. Tapi macam kita mungkin tidak ada. Kalau ada sekalipun kita duduk juga lah, tanda duduk juga tapi tak adalah berdiri. Yang banyak berlaku ni kencing berdiri, itu banyak. Secara amnya kencing amat-amat digalakkan dan disunahkan secara duduk. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan antaranya dalam Sunan Ibnu Majah, man haddatsakum anna nabi bala qa'iman la tusaddiquhu fa innahu ma bala illa jalisan. Nabi Aisyah kata sesiapa yang kata Nabi kencing berdiri kamu jangan percaya. Dalam braket dusta lah. Jangan percaya, makna dusta. Nabi tidak pernah kencing melainkan dalam keadaan duduk, kata beliau radhiyallahu taala anha. Sama juga Umar Al-Khattab dalam Sunan Ibnu Majah, dia kata ra'an, diriwayatkan oleh anak beliau Ibnu Umar, ra'a Rasulullah Umar wa huwa yabulu qa'iman faqala an-nabi ya Umar la tabul qa'iman fama bultu qa'iman ba'du. Ibnu Umar kata Rasulullah tengok bapa aku kencing berdiri. Dia pun tegur, wahai Umar jangan kencing berdiri. Dan Umar kata selepas itu aku tidak kencing lagi berdiri. Dan mungkin ada lagi hadis yang lain yang menunjukkan bahawa kencing berdiri, kencing duduk tu amat-amat sunnah Nabi, adalah sunnah Nabi SAW, dan berdiri itu seakan-akan dilarang sama sekali. Nampak macam tu lah ya. Tapi dia kerana ada juga hadis Nabi kencing berdiri. Dan yang paling masyhur ialah hadis Huzaifah bin Al-Yaman dalam Sahih Muslim. Hadis tu panjang lah tapi ada versi yang pendek. Antaranya dia kata atan Nabi subhanahu qaumin fabala qa'iman fada'a bima fajituhu bima fatawadda. Huzaifah kata Nabi mendatangi satu longgokan sampah satu kaum, Nabi kencing berdiri di situ. Kemudian dia minta aku air, aku bagi dia air, kemudian dia berwudu. Mana ada jugalah riwayat Nabi kencing berdiri. Sebab itu di sisi para ulama sunnah berdiri, sunnah duduk jika berdiri kerana keuzuran maka dia tidak makruh sama sekali. Kita ada sakit lutut, kita tak boleh duduk lah, atau bila duduk ni masalah kan, macam-macam penyakit kita ni, saya sendiri pun. Jadi kencing berdiri tu tidak ada masalah, tak makruh lah, tidaklah haram, tapi dia kalau kita buat dengan keuzuran dia tidak makruh. Malah ada juga hadis yang meriwayatkan Nabi kencing berdiri kerana Nabi sakit lutut. Balan Nabi qa'iman li aillatin fi ma'badihi. Hadis Abi Hurairah dalam Sunan Al-Baihaqi tak silap saya. Dia kata Nabi pernah kencing berdiri kerana Nabi sakit di lututnya. Jadi kalau kencing berdiri kerana keuzuran, walaupun hadis itu dhaif, tapi menghimpunkan keseluruhan nas yang ada, kencing berdiri tidak haram, makruh jika tanpa keuzuran dan jika dirutinkan. Adapun dengan keuzuran maka tidak makruh sama sekali. Begitu juga kalau kita buat sekali-sekala, tak ada uzur pun, tapi sekali-sekala as long as tidak dirutinkan, maka dia dimakruhkan oleh majoriti para fuqaha. Tapi kalau dirutinkan, asal kencing je berdiri, asal kencing berdiri, tak ada keuzuran pun, asal berdiri je kencing, ini makruh di sisi majoriti para ulama, walaupun sebahagian tetap tidak memakruhkan, mengatakan harus. Hatta Al-Imam Ibnu Hajar dia komentar hadis ini dalam Fathul Bari. Dia kata
wal adhar anna nabi fa'ala zalika li bayanil jawaz wa anna aksar ahwalihi al-baula an qu'ud. Dia kata Nabi majoriti kencing duduk. Itulah yang paling afdal, itulah sunnah Nabi. Tapi kencing berdiri katanya harus. Harus. Walaupun tidak ada keuzuran, walaupun dirutinkan dari sudut zahir teks dia. Kenapa? Kerana Nabi melakukannya walaupun sekali untuk nak membayangkan bahawa benda ini harus. Nampak? Jadi ada juga ulama kata kalau buat pun harus, tak ada keuzuran. Kerana Nabi buat walaupun sekali menunjukkan bahawa benda itu harus. Tapi bila kita lihat secara keseluruhan, macam yang saya cakap tadi, sunnah duduk, kalau uzur tak makruh, kalau tanpa keuzuran sekali-sekala juga tidak makruh, tapi jika dirutinkan tanpa apa-apa keuzuran, saya kira majoriti memakruhkan walaupun ada juga yang mengharuskan. Nampak? Jadi kita lihatlah konteks yang berkenaan. Ada orang dia ada masalah keuzuran, maka tidak ada masalah sama sekali, ya. Baik. Habislah digalakkan menutup kepala. Ada nak tanya situ? Saya tertariklah ada satu ceramah ustaz ni. Dia kata baguslah dia nak menggalakkan orang supaya jangan kencing berdiri. Tapi macam seolah-olah kencing berdiri ni haram pula. Malah dia kata sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az dihimpit kubur kerana kencing berdiri. Sebenarnya kisah itu tidak benar. Dia tidak sahih, malah dia terlalu dhaif ataupun palsu. Ada hadis diriwayatkan, tapi saya tak pastilah Sa'ad bin Mu'az itu kencing berdiri atau tidak. Tapi ada riwayat daripada Al-Baihaqi, Sa'ad bin Mu'az dihimpit kubur kerana dia tidak bersuci dengan baik semasa kencingnya. Itu hadis itu ada, tapi dia palsu ataupun terlalu dhaif. Dan kisah itu tak benar sama sekali. Jadi nak mengaitkan beliau kerana dihimpit kubur dengan peristiwa ataupun perbuatan yang tak baik, sebenarnya tidak baguslah. Sa'ad bin Mu'az sahabat yang besar. Dan sunat An-Nasai daripada Ibnu Umar, bila dia mati, Nabi kata tafattah lahu abwabus sama', terbuka pintu langit, taharraka lahul arsh, arah bergegar, turun 70,000 malaikat, syahidahu sab'una alfa minal malaikah. Kan? Tak mungkin dia dihimpit seolah-olah macam dia azab hanya kerana dia kencing berdiri. Kerana nas tu tidak sahih sama sekali. Jangan kaitkan beliau dengan kencing berdiri. Lagipun kencing berdiri bukan haram pun. Kan? Tapi dia dihimpit tu benar. Tapi sebenarnya kalau kita belajar akidah, setiap orang akan kena himpitan kubur. Every one of us. Semua. La yanju minhu salihun wala talih. Kata As-Sa'di dalam tafsirnya, tidak terlepas sama ada orang itu soleh atau tidak soleh. Semua ada himpitan kubur. Cuma bezanya orang yang beriman, himpitan dia itu himpitan rahmat. Dhammatu syafaqah wa rahmah. Seumpama seorang ibu yang mendokong dan memeluk anaknya. Macam itulah. Adapun kalau himpitan orang kafir, dia himpitan azab. Dia beza. Pasal ada hadis Nabi yang menunjukkan bahawa setiap orang akan dihimpit. Inna lil qabri daqtah. Lau naja minhu, lau kana ahadun najian minhu, la naja minhu Sa'ad bin Mu'az. Nabi kata setiap orang akan ada himpitan kubur, dan jika selamatlah seseorang itu, nescaya akan selamat Sa'ad bin Mu'az. Tapi Nabi kata Sa'ad bin Mu'az pun tak selamat juga. Walaupun dia sahabat yang soleh, tak selamat juga. Tapi bukan kerana azab, tapi kerana satu himpitan yang semua orang akan kena. Cuma orang beriman dia akan dilepaskan dari satu himpitan rahmat. Jadi cerita-cerita seumpama itu perlu dibetulkanlah, ya. Sa'ad bin Mu'az tak mungkin diazab, diimpit oleh Allah sebagai satu himpitan azab hanya kerana kencing berdiri. Tapi adalah seorang hamba Allah Ta'ala tu, tak sebut nama lah, dia sama saya pula kan. Tapi ada surau tanya saya, ustaz kencing berdiri ni kena azab lah. Dia dengar daripada beliau bagi ceramah. Dan Allah Ta'ala alam, saya tak pastilah dia dah betul